Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar muslimat yang dirahmati Allah? Muslimin jika ada dalam talian, sebab khabarnya kuliah ni untuk muslimin dan muslimat. Ustazah bila muslimin dan muslimat macam kemalu-maluan sikit nak datang, kan? Macam malu, sangat tinggi rasa malu tu. Tapi sebab itu tugas kita, jadi dah plan dah dengan Jaja tadi. Nanti kalau Kak Teh letak muslimin bahagian depan, Ustazah nak suruh pindah lelaki sebelah, perempuan sebelah. Tak naklah semua orang lelaki kat depan, biasanya macam tu. Lah jauh, Ustazah lupa nak bagi tahu Kak Teh awal, macam itulah. Rupa-rupanya seorang pun tak ada. Tapi insya-Allah insya-Allah muslimat dirahmati Allah secara dalam talian, kita raikan hajat pengerusi kita, AJK lelaki yang bertungkus lumus mengimarahkan rumah Allah Masjid Ibnu Abbas ini sepanjang Ramadan. Tetapi apa sahaja kebersamaan kita semuanya atas izin Allah. Jadi kita yang datang ini sungguh-sungguh betulkan niat untuk memahami satu tajuk yang diamanahkan pada hari ini. Itulah dia. Cuba sebut sama-sama tajuk di hari ini. Pakat lupa dah nak kena cubit semua. Apa dia tajuknya? Tu dia. Ustazah takut nak sebut. Masya Allah. Tajuknya hari ini adalah persiapan ke alam barzakh. Masya Allah, muslimin muslimat dirahmati Allah. Persiapan ke alam barzakh, saya memang bergetar tubuh ketika Kak Teh bagi tajuk ni, sebab macam disusun-susun. Memang tak ada satu kebetulan dalam hidup ni. Semalam saya di TV Al-Hijrah diberi tajuk kematian yang dicemburui. Kan? Tiba-tiba di Masjid Ibnu Abbas hari ini persiapan menuju ke alam barzakh. Jadi kadang-kadang kita bukan nak pandang orang, kita selalu tengok diri kita. Ya Allah, signal apa yang Engkau berikan? Walau muda belum tentu lewat matinya. Walau nampak sehat belum tentu lambat lagi nak mati. Alangkah indahnya jadi orang beriman, muslimin muslimat dirahmati Allah, bila setiap helaan nafas kita ingat, mungkin ini kebaikan yang terakhir aku dapat lakukan ya Allah. Mungkin pagi tadi itu subuh terakhir, mungkin ini sedekah yang terakhir, mungkin ini majlis ilmu yang terakhir. Percayalah sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, bila itu sentiasa ada dalam minda kita, kita akan tolak diri kita untuk sentiasa jadi orang baik. Itu pandangan Ustazah Zai. Tapi kalau ibu-ibu dirahmati Allah tak rasa macam tu, jom kita jemput rasa begitu. Sebab apa? Kadang-kadang ada orang faham ingat mati, bosanlah. Kita nak sembang dengan dia pun dia sibuk ingat mati. Jangan bosan. Sebab semua kita ni adalah calon jenazah. Betul tak? Bila kita sebut persiapan menuju alam barzakh, kita nak faham apa alam barzakh tu. Adakah kuburan itu bermaksud alam barzakh? Adakah titian sirat itu bermaksud alam barzakh? Adakah syurga atau neraka itu alam barzakh? Itu kita belajar dulu. Sebab tajuknya dah persiapan menuju alam barzakh. Kita tengok menurut kamus. Sebut kamus terus. Kan orang tanya hari ni Ustazah bawa kitab apa? Macam-macam. Sebab konon-kononnya kan pokcik-pokcik pun dengar. Pokcik-pokcik ni ramai orang bijak. InsyaAllah kalau dengar kuliah dia tak tidur. Ustazah Zai suka orang lelaki daripada suka orang perempuan. Tak. Maksudnya nak bagi satu kelainan untuk kita mengajak berfikir penuh ilmiah. Kat mana muslimat dirahmati Allah menurut Kamus Lisan Al-Arab oleh Ibnu Manzur. Makna alam barzakh ialah suatu tempat di antara dunia dan akhirat. Itu dia. Hari ini kita berada di dunia. Kita beriman kepada hari akhirat. Jadi semua kita insya-Allah selamat. Bila percaya dunia ni sementara, akhirat jua yang kekal abadi selama-lamanya. Sebab itu dalam Quran kalau kita perasan, kita tahu rukun iman, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, malaikat, kitab, sampailah beriman kepada qada dan qadar, 6 rukun iman. Tapi dalam Quran kita selalu jumpa gandingan beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Tu'minuna billah wal yaumil akhir. Kenapa bila cerita beriman kepada Allah, beriman hari akhirat? Kenapa tak gandingkan dengan beriman pada Allah, beriman pada kitab, beriman pada qada dan qadar, beriman pada Rasul, beriman pada Allah digandingkan dengan beriman kepada hari kiamat? Macam dalam rukun Islam, ada 5, tapi pergandingan, persandingan ayat tu biasanya aqimus salah wa atiuz zakah. Bab solat ganding dengan zakat. Subhanallah, Allah tu maha bijaksana. Tak ada satu kecacatan pun yang dihantarkan oleh Allah. Kalau dalam bidang syariah, pengamalan ilmu fiqh, muslimat dirahmati Allah, betul juga ya, solat dengan zakat.
Sebab solat hanya cara untuk mencantikkan hubungan kita dengan Allah. Baiklah macam mana tapi tak solat, Allah takkan pandang amal ibadah kita, muslimat. Okay, jadi nak cantik hubungan dengan Allah hanya dengan solat. Kemudian zakat, muslimat dirahmati Allah, kita sebutkan apabila kita menyatakan kenapa zakat. Oh, yang kaya akan mengenang, akan ingat dalam rezeki aku yang banyak Allah bagi ni, ditumpangkan rezeki para ad-du'afa, orang-orang yang lemah, ditumpangkan rezeki asnaf yang mesti aku santuni. Di sana bukan sahaja ada zakat, tapi bila Allah sebut berulang kali tentang infak, maknanya ada yang wajib zakat, ada yang wajib suami menafkahi isteri, anak-anak, itu antara perbelanjaan wajib. Kemudian ada yang sunat. Oh, kita nak buat wakaf ke, kita nak sedekah pada anak yatim ke, kan perkara-perkara tersebut kita kena faham dalam satu payungan yang bernama nafkah, infak. Okay? Jadi ada infak wajib, ada infak sunat. Baik, jadi itu aqimus salah wa atiuz zakah. Jadi orang miskin pun tak rasa macam ada gap. Dia tak segan, dia tak macam sekarang ni kecaman-kecaman kepada golongan orang kaya. Salah ke orang kaya nak hidup dengan kemampuan dia? Dia tak pernah curi duit kita pun. Dia mampu, suka hati dia lah nak pakai kereta jenis macam mana, pakai pakaian macam mana, macam itulah. Insya-Allah dalam kekayaannya kita tak tahu je. Bahkan infaknya masya-Allah takkan nak ditunjuk-tunjukkan pula. Pun besar juga, mewah juga jumlahnya, kita tak pernah tahu. Jadi insya-Allah bila zakatnya dijaga, yang miskin ini akan saling hormat, boleh bermuamalah, boleh bersahabat. Walaupun tembok rumah si kaya tu sangat tinggi, orang miskin tak segan nak bertegur siapa. Ini kehendak dalam hablum minallah, hablum minan nas. Tetapi muslimat dirahmati Allah, dalam rukun iman, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat. Jadi kitab ni menjelaskan makna barzakh sebenarnya adalah pemisah antara dunia dan akhirat sebelum dihimpunkan di padang mahsyar. Iaitu alam barzakh ni apa? Daripada waktu mati hinggalah dibangkitkan. Mati saja hingga dibangkitkan. Kita dapat berita baru-baru ni muslimat dirahmati Allah, kru Nanggala 53 orang. Sayu hati kita. Walaupun bukan negara kita, walaupun kita kata bukan adik-beradik kita, tapi saudara se-Islam yang bersyahadah sama macam kita. Allah createkan pula suasana tu bukan kebetulan. Viral gambar mereka solat berjemaah di atas kapal sebelum mereka diuji demikian. Jadi meruntun hati para muslimin walaupun duduk daripada negara mana pun. Masya Allah, tabarakallah, itulah yang kita nak ceritakan. Pergi sihat-sihat, tapi rupa-rupanya jenazahnya pun belum tentu kita temui. Adakah mereka ini hanya sekadar mati? Jawapannya sekarang mereka berada di alam barzakh. Sebab mereka mati dah, walaupun kita tak nampak kuburnya. Kan muslimat dirahmati Allah, sebelum mereka dihimpunkan di padang mahsyar, kat mana 53 kru Nanggala sekarang? Kita tak boleh cerita dia berada di dasar laut. Kita tak boleh cerita dia berada di mana-mana. Jawapannya mereka sedang berada di alam barzakh. Sebab dah berlaku kematian, confirm dah jelas. Jawapannya demikian muslimat. Tapi ahli keluarga, kita doalah, tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Mana tahu tiba-tiba salah seorang daripada mereka tu balik. Adalah cerita di sebalik. Kita tak tahu, tengok peristiwa tsunami. Ada yang lebih 20 hari terapung atas laut kan. Kita tak pernah tahu kuasa Allah. Allahu Akbar muslimat. Jadi doa-doa kebaikan. Dikuatkan jiwa ahli keluarganya yang menerima berita ini. Disyurgakan saudara-saudara kita itu yang mati dalam keadaan demikian dalam bulan yang penuh kemuliaan. Allahu Akbar. Kemudian muslimat dirahmati Allah, disebut juga dalam Al-Mukhtar As-Sihah, makna barzakh ialah dinding pembatas antara dua benda. Macam ada satu tembok dinding yang besar. Ia juga membawa makna apa yang terdapat di antara alam dunia dan alam akhirat. Sejak dari waktu kematian seseorang sehingga dia dibangkitkan. Jadi, siapa yang mati, maka itu bermakna dia telah masuk ke alam barzakh. Okey, kan yang nak tulis, catat, anda hebat. Tapi sengaja saya laju-laju kan? Kan? Nak bagi fahamnya apa? Okey, alam barzakh ni bermula daripada kematian sampai nanti kita dibangkitkan. Orang beriman tak pernah takut dengan tarikh kematian.
orang beriman. Sebab hari-hari dia buat persiapan. Oh, meremang bulu roma sebut. Dia tak takut dengan kematian. Sebab mati tu bila-bila masa. Kena COVID pun aku dah patuh SOP. Tapi kalau belum ajal aku takkan mati. Siap dia babai kita elok je. Kita telefon elok. Bahagia ke kat situ? Oh, makan 3 kali elok sedap. Kita pun pelik. Langsung tak risau. Kita kat rumah pula yang risau. Berapa ramai dah ustaz-ustaz kita kena sahabat. Siap boleh live lagi dekat ni. Ramai lagi kumpul follower. Allahu Akbar. Orang yang tak sembahyang di pusat kuarantin, mereka pakat ajak sembahyang. Rupanya Allah hantarkan mereka kat situ ada sebab. Bahagia elok je. Mereka kongsi cerita bila mereka sesak nafas, sakitnya luar biasa. Tapi mereka sangat yakin. Bukan ini semua yang mengundang kematian. Kalau Allah kata tak mati, tak matilah mereka. Tapi muslimat dirahmati Allah, bukan kematian itu yang menakutkan mereka. InsyaAllah mereka orang beriman buat persiapan. Tapi yang menakutkan adalah kebangkitan selepas kematian. Kita takut muslimat. Sebab satu sen yang kita dapat dari mana Allah tanya. Satu sen yang kita belanjakan untuk apa Allah tanya. Setiap kita bernafas tarik lepas Allah tanya. Mu guna untuk apa ni? Tak ngeri ke kita? Sebab hari ni kalau kita buat salah anak-anak kita kan, mak dah bagi tahu jangan balik lebih pukul 5. Buka puasa nanti ayah cukup tak suka kalau ada seorang anak tak ada kat meja makan. Jangan balik lambat bulan-bulan puasa ni. Muslimat, kalau dah tahu undang-undang macam tu, mulalah anak bagi tahu jam ke bagi tahu apa ke kat ibu dah menggigil dah balik. Dia tahu itu pantang ayah dia. Dah rasa bersalah, dah takut dah nak duduk kat meja makan. Masya Allah, kita ni dah tahu dah. Jangan sampai ada sen yang kita belanjakan kepada jalan maksiat. Dalam pada kita jaga pun kadang tergelincir. Dalam setiap helaan nafas ni adakah kita taat kepada Allah? Jadi orang yang benar-benar membuat persiapan menuju ke alam barzakh, dia sangat berhati-hati, itulah taqwa. Jadi Ramadan, Allah nak jemput berapa ramai lagi orang yang di-upgrade daripada muslim biasa kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Takwa inilah tiket utama nak masuk syurga. Sebab itu tadi awal bicara saya kata apa khabar Ramadan kita? Agak-agak mengundang takwa dah ke belum muslimat? 20 hari dah selesai. Macam Ramadan dulu-dulu je ustazah. Ngumpat macam tu juga. Muslimat. Kita sedar diri kita ni kadang-kadang. Sebab itu orang beriman betul-betul merintih, meratap dalam solat taubat saban malam. Yang di malam itu kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala hantarkan malaikat Allah, Allah sendiri turun ke langit dunia apabila nak cari hamba mana yang betul-betul bermunajat kepada Allah. Adakah itu kita? Aku puasa siang hari tadi ya Allah, tapi aku ada buat dosa juga. Engkau ampunlah aku ya Allah. Aku berjanji takkan buat lagi. Tapi manusia ni selagi diberi peluang hidup ada je maksiat dosa yang dia buat. Jadi jangan pernah penat dalam taubat. Jangan pernah penat dalam taubat. Ini bulan maghfirah, bulan memohon keampunan. Sebab itu nafsu kita kata cukuplah tu. Dah khatam dah Masjid Ibn Abbas ni hari ni. Kenapa nak baca Quran lagi besok lusa? Itu yang kumpulan. Jangan muslimat. Pagi tadi saya baru habis program pukul 10 pagi Masjid Al-Ubudiyah Shah Alam secara online. Mujur tak ke sana. Kalau ke sana memang tak sempat datang sinilah. Jadi secara online dalam talian saya sebut, tolong ni majlis khatam yang kita raikan. Jangan lepas ni berhenti terus. Kalau yang buat khatam Quran, uniform bukan main, beria-ria, bunga telur seorang satu, tak dapat merajuk sampai moncong-moncong mulut kita. Macam tu kadang-kadang kan muslimat. Balik ke rumah tak baca Quran. Rumah tunggu je kat masjid ke main lagi baca Quran. Kat rumah kawan tu siap majlis khatam ke main lagi. Bermarhaban segala kompang keluar semua. Tapi kat rumah tak baca Quran. Jangan sunyikan rumah kita walaupun kita telah khatamul Quran secara berkumpulan. Muslimat dirahmati Allah. Sebab kita nak buat persiapan ke alam barzakh. Rumah kita tu mengundang cahaya rahmat Allah sentiasa. Ramadan atau tidak.